Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ikhwan-akhwat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tafsir surah At-Tahrim, salah satu surah daripada juzuk 28, di mana kita tahu bahawa sebenarnya juzuk 28 antara tujuannya ialah untuk membentuk ataupun mentarbiah jemaah muslimah. Jadi mana pada waktu itu, pada zaman Rasulullah, kita dapat lihat pada para sahabat pada waktu itu. Jadi dalam membincangkan surah At-Tahrim ni, ada satu objektif utama yang perlu kita garap setelah kita membincangkan surah ini, ialah kita kena meyakini dan memahami kepentingan Baitul Muslim, keluarga Muslim, dan juga peranan yang perlu dimainkan oleh setiap individu dalam Baitul Muslim tersebut. Kita tengok pada permulaan surah At-Tahrim, Allah menerangkan, menunjukkan kepada kita suasana dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bingkisan daripada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat lihat bagaimana dalamnya berlakunya hiwar, perbualan, berlakunya tingkah laku dan respon dan sebagainya. Jadi daripada ayat ni kita boleh ambil beberapa nota penting untuk kita faham. Yang pertama, kita kena faham bahawa, ataupun kita dapat tahu bahawa daripada penceritaan tentang kisah rumah tangga Rasulullah SAW, ialah Islam adalah satu manhaj ataupun satu agama yang syumul, di mana dia merangkumi daripada segenap aspek kehidupan yang kita lalui. Sebagaimana Syekh Syahid Hasan Al-Banna menyebut dalam usul pertama, Islam nizamun syamil yatanawal madahir al-hayati jami'a, fahuwa dawlatun watan aw hukumatun wa ummatun ila akhir. Jadi Islam syumul, merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan Al-Quran datang dalam bentuk yang syumul. Sehingga kita lihat hatta hubungan antara isteri, hubungan antara madu, hubungan suami dan isteri juga, Islam telah tunjukkan bagaimana sepatutnya cara. Kemudian nokta yang kedua yang kita dapat daripada permulaan surah ni ialah kita dapat melihat kehidupan Rasulullah SAW, tutur kata baginda, akhlak baginda, tingkah laku baginda. Dia adalah cerminan, dia adalah satu terjemahan hidup kepada akidah Islami. Sebab kita lihat bagaimana Rasulullah bila berhadapan dengan isteri dia, bagaimana cara Rasulullah bertaamul dengan isteri dia. Jadi itu adalah satu cerminan kepada akidah Islam yang diimani ataupun yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Sebenarnya kita tahu bahawasanya manhaj ni bukan sekadar apa yang tertulis ke atas Al-Quran ataupun apa yang dinakalkan daripada hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW, tapi ini adalah satu benda yang perlu ditatbikkan, perlu kita nampak bagaimana pelaksanaan. Jadi Rasulullah tunjuk dalam bentuk kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nokta yang ketiga, kita memahami bahawa Rasulullah juga adalah manusia seperti kita, dan kelebihannya ialah dia mendapat wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada umat manusia seluruh. Jadi generasi tersebut, generasi Rasulullah dan para sahabat, tidak mustahil untuk berulang kembali pada waktu kita sekarang. Tidak mustahil. Para sahabat juga manusia, dan sepatutnya segala
apa yang tertatbik pada zaman Rasulullah SAW, pada kerajaan bagi Madinah, di Madinah, apa yang para sahabat lakukan dalam perang dan sebagainya, bagaimana hubungan dengan orang kafir dan sebagainya. Semua itu sepatutnya kita boleh tatbikkan dalam kehidupan kita seharian. Tidak timbul isu yang mengatakan, oh itu para sahabat, itu Rasulullah SAW. Tak. Para sahabat juga manusia, dan Rasulullah juga adalah manusia biasa. Kemudian kita teruskan perjalanan kita dalam surah ni. Kita ambil satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan daripada ayat ni kita dapat satu nota penting, iaitu tanggungjawab kita semua kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi sebagai seorang akh, dia sepatutnya memahami bahawa baitul muslim, keluarga muslim, bukanlah sebagaimana yang difahami oleh orang biasa. Itu kehidupan yang penuh dengan sukaria dan sebagainya, ataupun kehidupan yang ikutlah macam mana pun yang terkesan dengan arus dunia dan sebagainya. Tapi sepatutnya bagi seorang dia memahami bahawa baitul muslim dia adalah baitul muslim yang mentadbikkan ajaran Allah, manhaj Allah dalam rumah tersebut. Dan bila seorang akh dia faham benda tu, dia pasti akan, salah satu usaha dia adalah untuk dia memilih, melakukan pemilihan yang terbaik bila dia memilih bakal isteri dia atau menzawi. Kemudian daripada ayat ini juga kita fahami kepentingan bi'ah salihah dalam pembentukan individu. Jadi bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, so dia seorang akh tu dia merasai, ya Allah, beratnya tanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia hidup dalam dunia kita sekarang, dunia yang penuh dengan jahiliah, penuh dengan hiburan, penuh dengan arus materialism, sekularisme dan sebagainya. Dan dia terpaksa membawa isteri dia dan anak-anak dia berjalan di atas manhaj Islam, di mana perjalanan di atas manhaj ini adalah satu benda yang pelik pada zaman ini. Jadi dari sini kita faham bahawa perlunya di sana wujudnya satu jemaah muslimah, di mana dalam jemaah ni suasananya adalah suasana Islami, suasana yang sentiasa ataupun yang berpaut kepada manhaj Allah ataupun Al-Quran dan Sunnah. Dan kita fahami juga dari sini pentingnya untuk kita menjaga jamaah ini daripada serangan musuh luar dan dalam. Sebab Allah sebut dalam surah ini, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Jadi al-kuffar sebagai musuh daripada luar dan juga al-munafiqin musuh daripada dalam, dan kedua-duanya perlu dan kita halang dan kita jauhkan daripada menimbulkan bahaya kepada jemaah muslimah, di mana dalam jemaah ni wujudnya suasana salihah yang akan membantu pada penterbahan individu dan juga keluarga. Yang terakhir, Allah bawa dua kisah. Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihain fakhanatahuma. Kemudian Allah sebut bahawanya daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najini min fir'aun wa 'amalihi wa najini min qawmi adh-dhalimin wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha. Apa yang boleh kita dapat daripada ayat ini ialah kebertanggungjawaban individu kepada diri dia sendiri. Kita tahu bagaimana isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, mereka hidup bersama dengan Nabi Allah, utusan Allah yang menerima wahyu daripada Allah. Tapi akhirnya mereka mengingkari ajaran yang dibawa oleh suami mereka sendiri, dan akhirnya mereka hanya
dan akhirnya diazab oleh Allah dengan azab yang keras. Kemudian isteri Firaun dan juga Maryam, dan bagaimana mereka hidup. Dan kalau kita isteri Firaun, maksudnya dia duduk dalam suasana jahiliah itu, maksudnya suasana dalam istana Firaun, tapi akhirnya dia terus berpegang pada manhaj Allah. Menunjukkan kita kepertanggungjawaban individu. Kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Kita tak boleh menyalahkan orang lain dalam apa yang kesalahan yang kita buat. Tak. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan orang lain, tapi sebenarnya salah tu pada diri kita sendiri. Kita yang membuat keputusan dan kitalah yang memilih. Jadi wallahualam, cukup setakat ni. Jadi 2 poin penting yang rasa kita boleh dapat. Pertama sekali, kepentingan Baitul Muslim, dan kepentingan untuk sama itu dia memahami tanggungjawab dia dalam Baitul Muslim. Dan yang kedua, tabi'ah al-fardiyah, iaitu kepertanggungjawaban individu. Iaitu individu dia lah yang akan mikul dan kesan hasil daripada perbuatan. Jadi wallahu a'lam. Cukup sekali.